TV KPM. Apa khabar semua? Tachahau, Vanakkam. Anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan murid-murid, di sini kita akan fokus kepada strategi dan teknik untuk menjawab soalan-soalan SPM. Dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran biologi. Jadi semua dah sedia tak? Okey, kalau dah sedia, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita saksikan profil guru untuk episod kali ini. Itu dia, salam sejahtera Cikgu Farid. Selamat datang ke Bilik Darjah Didik TV KPM. Cikgu, apa khabar? Khabar baik, Chris. Terima kasih. Okey, Cikgu. Dan sebelum kita teruskan untuk kelas hari ini, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Zaimi dari SMK Putrajaya Pristin 181 selaku juru bahasa isyarat kita untuk episod kali ini. Baiklah, Cikgu Farid. Tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita terus berkenalan dengan rakan-rakan Google Meet. Boleh tak, Cikgu? Boleh. Okey, silakan. Di manakah mereka? Itu dia. Okay. Hai semua. Lambai sikit. Itu dia, Cikgu. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih, Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan pada hari ini, kita akan bersama-sama dalam slot Sukses Biologi. Saya tidak berseorangan dan tidak berdua-duaan bersama Chris saja. Tadi hari ini kita ada 4 orang murid yang didatangkan khas untuk membantu kita, Chris, pada hari ini. So, kita perkenalkan dulu satu persatu. Okey, yang pertama kita ada saudari Nurul Iman Izzati. Nampak sikit, Iman. Hai, Iman. Okey, Nurul Iman Izzati dari tingkatan 5 Alpha. Dan yang kedua kita ada Muhammad Hakim Syahimi. Hakim, lambai sikit, Hakim. Hai, Hakim. Okey, Hakim. Yang ketiga kita ada saudari Damia Zafira. Damia Zafira, lambai sikit. Hai, Damia. Okey, dan yang terakhir kita ada Nur Aini. Lambai sikit, Aini. Hai Aini. Itu dia calon-calon SPM dari SMK Aikero. Tapi sebelum kita teruskan dengan kelas hari ini, saya nak tanya kawan-kawan di rumah dan juga di Google Meet. Anda sudah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia, boleh kasih double thumbs up. Okey. Dah semua dah sedia. Cikgu, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini, Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih, Chris. Jadi murid-murid semua, pada hari ini kita akan fokus kepada subjek biologi. Jadi kita akan fokus pada bab yang ketiga iaitu nutrisi dalam tumbuhan, iaitu bab 3 biologi tingkatan 5. Jadi dalam bab 3 ni, Chris, bab ni adalah sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah sebenarnya. Biologi itu mudah. Jadi apa yang kita perlu tahu adalah kita perlu keluarkan intipati dulu. Maknanya apakah perkara-perkara penting yang kita belajar dalam bab 3 ini. Okey, kita lihat satu persatu. Okay, yang pertama kita akan pergi pada intipati dalam bab 3 ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan 3.1 iaitu nutrien tak organik utama. Di mana kita bahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama adalah makronutrien dan yang kedua adalah mikronutrien. Jadi dalam perkara ini, Chris, apa yang murid-murid perlu tahu ialah yang pertama kena tahu fungsi bagi setiap makronutrien tersebut. Nampak macam banyak kan? Macam banyak nampak macam banyak dalam jadual dan mustahil juga kalau kita nak ingat semua. Jadi kita keluarkan isi-isi penting. Okey. Dan yang kedua kita perlu tahu tentang kesan kekurangan makronutrien tersebut. Dah tahu fungsi, kenalah juga tahu dia punya kesan kekurangan. Sebab apa? Tumbuh-tumbuhan ni kalau kurang dia punya nutrien, dia akan mengalami masalah. Sebagai contoh kita lihatlah dekat sini, kita ada nitrogen. Sebagai contoh nitrogen dekat sini, kalau kita lihat kesan kekurangan dia adalah daun mengalami klorosis.
iaitu daun itu akan menjadi warna kuning. Pernah lihat kan Chris, kalau Pernah. pokok tu tiba-tiba daun dia warna kuning, Ya. baru je tumbuh tiba-tiba daun dia banyak kuning. Jadi itu mungkin pokok itu kekurangan nitrogen. Faham? Okey. Jadi kita ada makronutrien, maknanya nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Okey. Pada masa yang sama kita perlu ada mikronutrien. Mikronutrien ni adalah kalau dah banyak lawan dia apa Chris? Kalau dah banyak, Lawan dia kurang. Sikit. Kurang sikit. lah. Maknanya mikronutrien ni adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, sebagai contoh kita ada klorin, ferrum, mangan, boron, zinc dan sebagainya. Okey, jadi perkara pertama murid-murid perlu ingat adalah mesti tahu fungsi makronutrien dan mikronutrien, dan yang kedua mesti tahu tentang kesan kekurangan nutrien-nutrien tersebut. Okey, faham. Settle bahagian yang pertama, selesai. Selesai. Okey, kita tengok bahagian yang kedua. Ni kalau nak mudah lah, kalau nak ingat bahagian pertama tadi, kalau nitrogen, klorin dan zinc, klorosis maknanya jadi warna kuning. Kalau magnesium, kesan kekurangan dia akan menghasilkan bintik merah pada daun tersebut. Dan fosforus kita ada bintik merah dan ungu. Jadi kita belajar kesan kekurangan tu melalui pengesanan warna. Jadi kita mudahlah untuk ingat beberapa perkara penting. Okey, itu yang pertama tadi. Yang kedua, murid-murid sekalian, kita perlu tahu tentang eksperimen. Dalam ni lah ada eksperimen, iaitu kesan nisbah NPK terhadap pertumbuhan tanaman. NPK itu merujuk kepada, dekat skrin tu ada tulis nitrogen, fosforus dan juga kalium. Jadi ini adalah nutrien utama yang diperlukan oleh pokok. Jadi dalam bab ini murid-murid sekalian ada satu eksperimen yang perlu murid-murid kuasai dengan baik. So bila keluar eksperimen, kita boleh rujuk rajah yang diberikan sebagai panduan tentang mengenal pasti langkah berjaga-jaga dalam eksperimen tersebut. Sebagai contoh Chris, kita tengok dekat sini, kita ada botol kultur ini yang dibalut dengan kertas hitam. Itu antaranya kita ada juga pam udara. Okey, dan dalam botol tu ada larutan kultur. So kalau larutan kultur tu lengkap Chris, kita panggil larutan kultur NOP. Larutan kultur NOP. Kultur NOP maknanya dalam larutan tu dia mengandungi semua nutrien yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan termasuk unsur surih. Okey, jadi pokok tu akan hidup dengan baiklah, sihat dan baik, pertumbuhan daun dia sihat, pertumbuhan akar dia juga sihat. Okey, itu berkaitan dengan eksperimen. Okey, harap-harap murid dapatlah menjalankan eksperimen tentang anak benih pokok jagung ini di sekolah anda. Okey, kita lihat yang seterusnya. Perkara kedua yang murid-murid perlu tahu adalah berkaitan dengan organ pengambilan air dan garam mineral. So, dari sini kalau tengok saya bagi gambar. Jadi kita perlu kenal pasti struktur dia, label dia. Jadi murid-murid kalau dalam soalan biologi ni ada banyak gambar. Jadi bila banyak gambar ada label. Betul. Bila ada label dia akan datang dengan fungsinya, penerangannya. Jadi berkaitan dengan label. Kalau kamu tak tahu label, tak tahu struktur, macam mana kita nak jawab soalan-soalan yang seterusnya? Okay, sebagai contoh dekat sini kita ada akar, okey, kita ada rambut akar, cabang akar dan juga jidal akar, dan kita ada kerata rentas untuk struktur akar. Di mana kita ada ni rambut akar tadilah, okey, kita ada cortex, kita ada epidermis, endodermis dan juga kita ada cambium vascular yang terdiri daripada xylem dan juga phloem. Okey, jadi ini perkara kedua. Okey, kita teruskan dengan intipati yang seterusnya, iaitu intipati yang terakhir. Itu sebab saya kata dalam bab ni nampak mudah aja sebab ada 3 saja intipati penting. Jadi kita ada intipati yang terakhir. Kalau kita tengok dekat sini Chris, studio kita pun ada bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia. Kita juga ada pokok periuk kera, dan yang bawah tu kita ada pokok paku pakis. Pokok paku pakis langswir. Jadi ini adalah contoh kepada kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. Bila tengok pokok bunga Rafflesia ni teringat Sabah dan Sarawak, Kepulauan Borneo kan. Jadi kena pasti apakah nutrisi bagi tumbuhan-tumbuhan tertentu. Sebagai contoh kita ada tumbuhan parasit, kita ada tumbuhan epifit dan kita ada tumbuhan karnivor. Jadi pokok periuk kera itu adalah sejenis tumbuhan
Karnivor. Kita dapat lihatlah dalam tu ada nektar, serangga akan masuk, dia akan tutup. Selama ni kita hanya melihat sahaja bunga Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Jadi kita tak tahu dia kategori apa, nutrisinya apa. Jadi dia adalah nutrisi untuk tumbuhan parasit. Selama ni dia menumpang di perumah yang lain dan menyerap nutrien perumah tersebut dan akhirnya perumah tersebut akan mati. Okey. Terima kasih Cikgu. Itu dia perkongsian Cikgu Farid untuk topik kita hari ini iaitu nutrisi dalam tumbuhan. Tapi baiklah murid-murid, kita akan berehat sebentar. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022 Biologi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Farid untuk mata pelajaran biologi dengan topiknya nutrisi dalam tumbuhan. Baiklah Cikgu Farid, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini Cikgu, silakan. Okey Chris, terima kasih. Jadi pada hari ini murid-murid sekalian, kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Jadi fokus kita pada slot ini ataupun sesi ini adalah berkaitan dengan soalan objektif. Soalan objektif. Tadi kan kita dah belajar kan. Jadi kita akan teruskan dengan soalan objektif. Okey. Baiklah. Yang pertama kita lihat contoh-contoh yang saya sempat kongsikan dengan anda semua, iaitu kita lihat soalan yang pertama. Antara berikut yang manakah merupakan makronutrien? Okey, kita ada murid-murid di sini bersama kita. Mungkin mereka boleh bantu kita. Okey, untuk soalan pertama, siapa yang boleh bantu saya? Saya nak cuba cikgu. Okey, Hakim, silakan Hakim. Untuk soalan pertama. Okey. Untuk soalan pertama, kita perlu menggariskan kata kunci makronutrien. Okey, bagus. Makronutrien diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Okey. Tapi nutrien juga ada memerlukan kuantiti yang kecil yang namanya ialah mikronutrien. Jadi untuk jawapan A, B dan D merupakan mikronutrien. Manakala untuk jawapan C ialah makronutrien iaitu kalium. Okey, jadi berdasar penerangan Hakim tadi, betul Hakim? Mangan, boron dan molybdenum adalah kategori mikronutrien. Okey, bagus. Jadi dalam soalan ini, apa yang penting murid-murid sekalian ialah kamu perlu mengenal pasti mana satu adalah contoh makronutrien dan yang mana satu adalah contoh mikronutrien. So dalam ni jawapan yang Hakim pilih adalah kalium. Okey. Kerana kalium ni adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Okey, yang selebihnya yang lain-lain tu adalah contoh untuk mikronutrien. Okey, bagus Hakim. Terima kasih Hakim. Syabas. Okey. Kita pergi pada soalan objektif yang kedua. Okey, soalan objektif yang kedua berbunyi begini. Seorang petani mendapati tumbuhan pada tanamannya menunjukkan keadaan yang berikut. Okey, keadaan dia ada dinyatakan dalam kotak yang berwarna biru. Apakah kekurangan makronutrien yang dialami oleh tumbuhan tersebut? Okey, kita tengok apakah dia punya keadaan. Okey, yang pertama, bintik merah atau ungu kelihatan pada daun tua. Pembentukan daun yang berwarna hijau tua dan pudar, dan kita ada pertumbuhan akar tidak sihat. Jadi kita ada 3 ciri yang dinyatakan. Untuk soalan nombor 2 ini, murid mana yang boleh bantu saya pada kali ini? Okey, yang ingin jawab? Cikgu. Okey, Aini, kita ada Aini. Aini, silakan Aini. Okey semua, dalam pernyataan ni ada beberapa kata kunci yang perlu kita ambil perhatian. Iaitu bintik merah atau ungu, daun yang berwarna hijau tua dan pudar, dan juga pertumbuhan akar yang tidak sihat. Okey. Okey, untuk jawapan A, C dengan D, iaitu nitrogen, kalium dan magnesium. Okey, 3 benda ni tak ada kaitan dalam pertumbuhan akar. Oleh itu, jawapan yang paling tepat ialah fosforus kerana fosforus penting dalam pertumbuhan akar yang sihat. Okey. Jadi Aini telah pilih fosforus. Kalau kita lihat bajet NPK tu kan, fosforus tu diperlukan untuk pertumbuhan akar. Itu sebab pentingnya murid-murid menjalankan eksperimen di sekolah untuk mengkaji keperluan nutrien bagi pokok jagung. Okey, jadi Aini telah memilih jawapan untuk
fosforus. Jadi fosforus menunjukkan, kita belajar tadi berdasarkan warna. Sebagai contoh, ada bintik merah dan ungu. Jadi kita dapat kenal pasti. Kita ada pembentukan hijau tua dan pudar. Jadi yang akar ni adalah clue yang paling jelas lah. Yang selain tu warna tu dapat membantu murid-murid semua. Jadi jawapan yang paling tepat adalah fosforus. Tahniah Aini. Tahniah Aini dapat satu markah je ni. Satu markah. Satu markah. Soalan, satu markah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga kita adalah pilihan. Jadi antara berikut, nutrien yang manakah boleh menyebabkan klorosis sekiranya berlaku kekurangan nutrien tersebut? Tadi klorosis ni macam pernah sebut je tadi kan. Okey, jadi dekat sini kita ada pilihan jawapan zinc, klorin, fosforus dan nitrogen. Okey, untuk soalan nombor 3, murid mana yang boleh bantu saya? Silakan. Saya nak jawab, cikgu. Okey, Damia, silakan. Baik, kata kunci pada soalan ini adalah klorosis. Klorosis bermaksud daun menguning. Berdasarkan pilihan yang diberi, nutrien yang melibatkan klorosis adalah zinc, klorin dan juga nitrogen. Oleh itu jawapannya adalah C. Okey, jawapan yang paling tepat adalah C. Kalau fosforus tu, Damia? Kekurangan fosforus menyebabkan pertumbuhan akar yang tidak sihat, bintik merah pada permukaan daun dan pembentukan daun yang berwarna hijau tua dan juga pudar. Pandai. Maknanya dia dah menguasai kesan kekurangan nutrien tersebut. Okey, kita lihat jawapan Damia betul atau tidak. Okey. Jawapan yang paling tepat adalah C. Jadi tahniah Damia. 1, 2 dan 4 iaitu zinc, klorin dan juga nitrogen. So ketiga-tiga nutrien ini akan menunjukkan klorosis. Okey, cuma pelajar kena bezakanlah antara makronutrien dan mikronutrien. Dalam kes ni dia campur aduk lah. Dia campurkan sekali makronutrien dan juga mikronutrien. Okey, tahniah Damia. Kita teruskan dengan soalan yang keempat. Boleh Chris? Boleh cikgu. Okey, soalan keempat berbunyi begini. Nak tengok gambar ni dah tahu dah. Ini adalah soalan eksperimen. Okey. Rajah menunjukkan susunan radas bagi mengkaji kesan nisbah nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan anak benih jagung. Mengapakah botol kultur perlu dibalut dengan kertas hitam? Jadi bila dapat soalan, janganlah terus pada pilihan jawapan. Perhatikan stimulus ataupun bahan rangsangan yang diberi. Dalam soalan ini, dia berikan gambar. Jadi dalam gambar ini, murid-murid sekalian, kita ada anak benih jagung, kita ada kapas, kita ada botol kultur, larutan kultur, kertas hitam dan juga kita ada pam udara. Okey, untuk soalan nombor 4. Rasanya ada seorang saja yang belum jawab lagi kan? Iman. Iman boleh jawab soalan nombor 4, Iman? Boleh, cikgu. Okey, silakan Iman. Dalam eksperimen ini, kita perlu balut botol kultur tersebut dengan kertas hitam sebagai langkah berjaga-jaga. Okey. Tujuannya, kenapa kita tak elakkan pertumbuhan alga hijau tu? Kalau kita tak balut tu, Iman, apa yang akan berlaku, Iman? Alga hijau tu akan tumbuh dan menyedap nutrien daripada larutan kultur tersebut. Okey, bagus. Jadi alga hijau tu akan tumbuh dalam botol kultur ni, serap semua nutrien yang ada dalam ni untuk pertumbuhan alga hijau dan akhirnya akan mengganggu keputusan eksperimen kita. Jadi jagung ni tadi, dia mungkin nutrien dia sepatutnya diberikan sepenuhnya, jadi akan diserap oleh alga hijau. Jadi tiada cahaya matahari dibekalkan, alga hijau tidak dapat tumbuh. Okey, kalau yang pertama tu, A tu, memastikan pokok jagung menerima nutrien. Itu langkah berjaga-jaga ke, Iman? Ya, cikgu. Itu untuk apa? Kita perlu gantikan larutan kultur tersebut pada setiap minggu. Bandai. Okey, jadi kita perlu gantikan larutan kultur tersebut setiap minggu supaya pokok jagung tersebut menerima nutrien. Okey, tapi tak ada kaitanlah dengan tu, dengan kertas hitam tadi kan? Betul. Okey, kalau kita tengok, okey, C. Membekalkan oksigen kepada akar. Itu ada kaitan dengan apa, Iman? Kita perlu sambungkan botol kultur tersebut dengan pam udara. Bagus sekali. Sejuk hati saya. Okey, jadi sambung dengan pam udara untuk membekalkan oksigen kepada akar supaya akar pokok dapat berespirasi dengan baik. Jadi jawapan yang paling tepat yang Iman telah pilih tadi adalah untuk mencegah pertumbuhan alga hijau. Jadi syabas dan tahniah Iman kerana bantu saya pada hari ini.
Okey, kita ada satu lagi soalan, mungkin kita rujuk. Okey. Okey, kita tengok soalan yang kelima. Okey. Pernyataan di bawah menunjukkan ciri-ciri nutrisi bagi satu jenis tumbuhan. So kita ada apa? Akar menyerap bahan organik, mineral dan air daripada perumahnya. Highlight dekat situ. Okey. Akar berfungsi sebagai haustoria, iaitu unjuran yang menembusi batang perumah sehingga ke berkas vaskular. Kemudian kita ada perumah akhirnya akan mati. Mati perumah tu tadi dah lah tumpang, mati pula. Antara tumbuhan berikut yang manakah menjalankan nutrisi seperti ciri-ciri di atas? Untuk soalan ini, siapa yang suka rela untuk bantu saya? Saya nak cuba, cikgu. Okey, persilakan Hakim. Okey, untuk soalan ni kita kena tahu yang nutrisi tumbuhan terbagi pada 3. Okey, bagus. Iaitu parasit, epifit dan juga carnivore. Okey. Untuk soalan ni kita lihat kepada ciri-ciri yang diberikan, iaitu unjuran yang menembusi batang perumah sehingga ke bekas vaskular. Ciri-ciri ini menunjukkan tumbuhan carnivore. Jadi, jawapan untuk A dan B merupakan tumbuhan carnivore. Manakala C menunjukkan tumbuhan epifit, D bunga pakma menunjukkan tumbuhan parasit. Jadi jawapan yang paling tepat ialah D, bunga pakma. Okey, bunga pakma. Jadi jenis nutrisi yang ditunjukkan adalah parasit sebab dia menumpang pada perumah, dia serap semua nutrien pada perumah dan akhirnya perumah tersebut akan mati. Jadi dekat sini ciri-ciri bagi parasit. Okey, jadi jawapan yang paling tepat adalah bunga pakma ataupun lebih dikenali sebagai bunga Rafflesia. Okey. Tahniah semua. Kita bagi tepukan kepada calon-calon SPM tahun 2022. Baiklah cikgu, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak cikgu? Okey, boleh Chris. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi hanya di slot Sukses SPM 2022 bersama Cikgu Farid untuk Biologi Nutrisi dalam Tumbuhan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Masih lagi di slot Sukses SPM 2022 bersama Cikgu Farid dan kawan-kawan Google Meet saya dari SMK Air Keruh Melaka. Baiklah Cikgu Farid, untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita dalam topik nutrisi dalam tumbuhan, Cikgu? Okey, untuk segmen seterusnya ini kita akan fokus pada contoh-contoh soalan struktur yang boleh ditanya dalam bab 3, nutrisi dalam tumbuhan. Okey, baiklah. Okey, boleh saya mulakan, Chris? Boleh, Cikgu. Silakan. Okey, jadi kita akan lihat contoh-contoh yang sempat saya berikan untuk panduan murid-murid yang menonton Didik TV ini. Okey, jadi yang pertama kita lihat contoh pertama. Raja di bawah menunjukkan sejenis pokok orkid yang ditanam dalam sabut kelapa menggunakan pecahan batu bata dan arang. Okey, Chris, kat rumah ada tanam pokok orkid? Tak ada. Oh, tak ada. Tak pernah. Tak pernah. Jadi kalau kita tanam pokok orkid ni, kita perlu tanam dalam pasu yang ada ruang-ruang udara. Jadi itu sebabnya ada menggunakan pecahan batu dan juga arang. Okey, contoh dalam gambar ni dia boleh tanam dalam sabut kelapa. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Yang pertama, dia tanya namakan jenis nutrisi bagi orkid tersebut. Jadi satu markah. Yang kedua, dia tanya terangkan nutrisi bagi orkid tersebut. Maknanya dah tanya jenis nutrisi, perlu bagi penerangan. Okey, yang ketiga, tanya mengapakah sabut kelapa digunakan dalam penanaman orkid dan markah diberi adalah sebanyak 2 markah. Jadi murid-murid, ini adalah contoh soalan struktur yang boleh ditanya dalam peperiksaan. Kalau kamu buat latihan pun ini antara contoh yang boleh kamu buat latihan. Okey, yang pertama, namakan jenis nutrisi. Okey, soalan pertama, siapa yang boleh bantu saya? Saya cikgu. Okey, Aini, silakan Aini. Okey, untuk soalan ni kita kena namakan je. Jadi jawapan ni kita boleh tulis tumbuhan epifit. Okey, tumbuhan epifit. Jadi kalau namakan, jawapan tu mesti tepat, ringkas dan padat. Sebab markah dia satu saja. Jadi jawapan dia adalah tumbuhan epifit. Sebab nutrisi pokok ni ada 3 saja yang kita belajar, iaitu carnivore, parasit dan juga epifit. Okey, jadi mudah untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kita lihat soalan yang kedua.
Terangkan nutrisi bagi orkid tersebut. 3 markah. Agak tinggi kalau dalam biologi ni 3 markah. Okey, jawapan yang macam mana yang kita harus berikan? Siapa boleh bantu saya? Saya nak bantu cikgu. Okey, Damia. Damia Zafira. Silakan Damia. Okey, berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Aini tadi, pokok orkid merupakan tumbuhan jenis epifit. Jadi kita tahu yang pokok jenis epifit ni dia akan menumpang pada tumbuhan lain sebagai perumah untuk mendapatkan lebih banyak cahaya matahari bagi menjalankan proses fotosintesis. Okey, bagus. Selain itu, pokok orkid ni dia tak akan mengancam perumahnya sebab ia boleh mensintesiskan makanannya sendiri. Okey, bagus Damia. Jadi dia hanya menyumpang tapi dia tidak mengancam perumahnya. Tujuannya hanya untuk menjalankan proses fotosintesis untuk mendapatkan cahaya matahari yang mencukupi. Jadi kita lihat kalau ada 3 markah maka kita kena bagi 3 pecahan jawapan yang betul lah. Okey. Jadi yang pertama kita rujuk adalah untuk menumpang pada pokok lain sebagai perumah. Itu adalah ciri bagi pokok orkid tadi. Okey, yang kedua, mensintesis makanannya sendiri. Secara fotosintesis. Jadi kita boleh tambahlah dekat situ secara fotosintesis. Dan akhirnya dia tidak mengancam perumah tersebut. Jadi ini adalah 3 ciri bagi pokok orkid tadi. Sebab tu 3 markah lah cikgu. 3 markah. Okey. Kalau dalam soalan tu dia suruh bagi 3 ciri. Contohlah, dalam soalan saya ni dia tak bagi 3 ciri. Kalau soalan tu menyatakan bagi 3 ciri, murid kena bagi 3 sahaja. Okey. Yang ini dia terangkan nutrisi sahaja. Jadi hanya bagi penerangan secara umum untuk nutrisi tersebut. Okey, bagus. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya menghendaki pelajar dia tanya mengapakah sabut kelapa digunakan dalam penanaman orkid? Kenapa tak tanam terus dalam tanah? Keperlukan sabut kelapa, pecahan batu bata, arang dan sebagainya. Okey, untuk soalan ini siapa yang boleh bantu saya kali ini? Saya cikgu. Okey, Iman. Silakan Iman Izzati. Okey, untuk pengetahuan semua, di Malaysia kita akan tanam pokok orkid ni di dalam pasu yang berongga yang mengandungi pecahan batu bata ataupun arang. Okey. Jadi, dalam soalan ni, dia gunakan sabut kelapa dalam penanaman orkid. Okey, bagus. Jadi, tak lain dan tak bukan, fungsinya adalah untuk memberikan ruang udara kepada akar untuk bernafas. Okey, bagus Iman. Jadi, lebih kepada apa? Ruang udara untuk akar itu menjalankan proses respirasi. Jadi, dalam kes ni yang pertama, jawapan yang dipilih adalah sabut kelapa dapat menyimpan air. Selain daripada berespirasi, sabut itu akan menyerap air untuk pertumbuhan orkid tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, akar dapat mencengkam sabut. Jadi, bila dia cengkam, dia dapat memberikan sokongan kepada pokok orkid tersebut untuk tumbuh. Okey, yang ketiga, menyediakan ruang pengudaraan yang membolehkan akar bernafas ataupun akar berrespirasi. Okey, senang kan Chris? Senang, sebab benda cikgu. ni dekat saja dengan kehidupan kita. Pokok orkid, Betul. cuma bunga Rafflesia ni mungkin kita jarang jumpalah Betul, sebab dia berkembang pun dalam tempoh yang singkat. Nak berkembang lama tapi 7 hari saja dia berkembang. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Yang soalan ni kita ada 2 markah. Tapi jawapannya ada 3 poin. Okey ke cikgu? Okey, tak jadi masalah. Kalau ada 2 markah, as long as dia tak bagi, mengapakah sabut kelapa digunakan dalam penanaman orkid? Kalau dia tak kata 2 sebab, kita boleh bagi jawapan yang relevan lah. Jadi tak ada masalah untuk murid-murid untuk bagi lebih 1 dan sebagainya. Okey? Tengok kepada kesesuaian markah yang diberi. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Raja di bawah menunjukkan struktur di dalam akar bagi satu jenis tumbuhan. Okey, kita ada gambar. Gambar ni ada dalam buku teks. Okey, iaitu yang pertama kita ada gambar yang telah dilabel. Jadi dekat sini ada 2 yang tidak dilabel iaitu X dan Y. Okey, kita rujuk soalan yang pertama. Namakan struktur X dan Y. Biasa kalau ada gambar, dia akan tanya label lah. Chris, senang kan? Okey. Yang kedua, dia akan tanya apa? Terangkan adaptasi ataupun penyesuaian untuk menjalankan fungsinya dalam penyerapan air dan garam, mineral dan markah yang diberi adalah sebanyak 3 markah. Okey, untuk soalan yang pertama, murid mana yang boleh bantu saya? Silakan. Saya nak cuba cikgu. Okey, Hakim. Okey, Hakim, silakan bantu. Okey, untuk soalan ini kita perlu mengenal pasti struktur dan fungsi akar terlebih dahulu. Okey. Seperti yang kita tahu, X merupakan lapisan yang paling keluar
Jadi S adalah lapisan epidermis. Okey. Manakala Y merupakan lapisan yang kedua. Jadi Y adalah lapisan cortex. Okey, kita ada lapisan epidermis ya Hakim, dan kita ada lapisan korteks. Jadi dekat sini murid-murid penting untuk kuasai gambar rajah dalam biologi. Okey, jadi kita lihat jawapan Hakim tadi. Yang pertama X merujuk kepada epidermis, 1 markah, dan Y merujuk kepada korteks, 1 lagi markah. Jadi Hakim telah melabel dengan baik. Okey, jawapan tepat, ringkas dan padat. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Terangkan adaptasi X untuk menjalankan fungsinya dalam penyerapan air dan garam mineral. X. Okey, Hakim dah bagi tahu tadi X itu apa. Jadi siapa boleh bantu saya untuk soalan yang kedua ini? Saya sukarela nak jawab, cikgu. Okey, sukarela. Damia, silakan Damia. Baik. Untuk pengetahuan semua, kita perlu bulatkan kata kunci di sini iaitu terangkan. Maknanya kita perlu bagi fakta dan juga huraian. Okey, Yang bagus. kedua, adaptasi X. Soalan ni ingin kita menyatakan tentang ciri-ciri epidermis. Sebagai contoh, epidermis ni dia mempunyai dinding sel yang nipis untuk memudahkan pergerakan air dan juga garam mineral dari tanah ke dalam akar. Okey. Selain itu, Okey. sel-sel rambut akar ni dia tak ada kutikel tau. Kutikel tu merupakan satu lapisan yang kalis air. Jadi bila sel-sel rambut akar tiada kutikel, maknanya penyerapan air boleh berlaku. Okey, bagus Damia. Maknanya kalau soalan berbentuk penerangan, Chris, kena ada fakta dan juga kena ada penerangan yang sesuai dengan fakta yang diberi. Dan markah yang diberi agak tinggi iaitu 4 markah. Jadi kita kena bagi sekurang-kurangnya 2 adaptasi lah. Okey, dalam jawapan ini saya beri contoh bagi jawapan-jawapan yang sesuai. Okey, kita lihat yang pertama, dinding sel yang nipis dan membran sel yang telap terhadap air. So yang untuk tu saya merahkan. Jadi untuk tu untuk penerangan kepada nipis tadi. Okey, jadi kita ada untuk memudahkan pergerakan air di dalam akar. Okey, dekat sini 1 markah diberi untuk fakta adaptasi dan 1 lagi untuk penerangan dia. Faham. Okey, yang kedua, sel-sel rambut akar tidak dilapisi oleh kutikel seperti yang Damia sebut tadi. Jadi tujuan dia untuk membenarkan penyerapan air. Okey. Dan yang ketiga, mempunyai vakul yang besar sebab dia sel tumbuhan kan. So bila vakul dia besar, dia akan dapat menyimpan air dan garam mineral untuk simpanan tumbuh-tumbuhan tadi. Okey, so kita ada 3 adaptasi. Markah yang dia beri adalah 4. Jadi murid kalau ikut kat sini dah dapat 6 markah. Jadi dia dah dapat markah maksimum. Baiklah. Jadi murid tu pandailah menguasai bab tumbuhan dengan baik. Okey, itu dia perkongsian Cikgu Farid untuk soalan contoh Soalan struktur. Yes, betul. Untuk topik nutrisi dalam tumbuhan. Tapi cikgu, kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Okey, boleh. Boleh cikgu? Okey, kepada rakan-rakan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi hanya di slot Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot Sukses SPM 2022 bersama Cikgu Farid untuk mata pelajaran Biologi tingkatan 5 Nutrisi dalam Tumbuhan. Dan hari ini saya juga ditemani oleh kawan-kawan saya di Google Meet dari SMK Air Keruh Melaka. Okey, lambai sikit semua. Hai. Okey, semua dah sedia tak untuk belajar hari ini? Kalau dah sedia boleh tunjuk thumbs up. Okey, double thumbs up pun dah keluar. Baiklah Cikgu Farid, untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita Cikgu? Okey Chris, terima kasih sekali lagi. Jadi fokus kita pada hari ini adalah untuk kita berikan contoh-contoh soalan esei yang mungkin boleh dapat membantu murid-murid untuk belajar menguasai bab 3 dengan lebih baik. Okey, boleh kita mulakan Chris? Boleh Cikgu. Okey, murid-murid pun nampak bersemangat tadi untuk teruskan. Ya. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, contoh soalan esei yang pertama iaitu penyataan di bawah menerangkan tentang akar. Okey, jadi dia ada bagi penyataan. Jadi penyataan dia adalah akar memberi sokongan dan kekuatan serta mengukuhkan kedudukan tumbuhan pada tanah, akan menyerap air dan garam mineral dari tanah. Okey, soalan yang pertama, terangkan 3 adaptasi akar untuk menyerap air daripada tanah.
Jadi untuk soalan esei, markah yang diberi adalah agak tinggi juga. Lebih daripada 3 markah pun ada. Jadi murid-murid perlu bersedia untuk memberikan penerangan yang jelas. Okey, dalam kes ini, kita perlu ada mungkin fakta dan juga kita ada penerangan. Okey, murid mana yang boleh bantu saya pada soalan ini? Untuk soalan ini. Saya cikgu. Okey, Iman. Iman, silakan Iman. Kata kunci bagi soalan ini ialah terangkan 3 adaptasi akar. Jadi bermakna kita perlu bagikan ciri-ciri akar tersebut. Okey, pertama sekali kita lihat dari segi diameter akar. Diameter akar tu kecil. Macam yang kita semua lihat, akar biasanya tumbuh dalam keadaan banyak. Oleh itu kita boleh kaitkan diameter akar yang kecil dengan luas permukaan. Okey, bagus. Apabila diameter akar tu kecil, maka luas permukaan akar pun bertambah. Okey. Ada adaptasi kedua ke Iman? Ada cikgu. Okey. Adaptasi kedua, silakan. Akar ini mempunyai bakul yang besar. Seperti yang kita tahu dalam sel tumbuhan, bakul ini penting untuk menjadikan sel tumbuhan itu segar. Okey. Jadi dalam kes ini, bakul tersebut dapat menyimpan air dan garam mineral. Okey. Oleh itu, penyerapan air dapat berlaku dengan lebih cepat. Okey. Adaptasi ketiga, ada tak Iman? Sebab dia Ada, cikgu. 3 kan, dia nak 3 adaptasi. Okey, yang ketiga apa Iman? Kita tengok pula dari segi dinding sel dia. Okey. Dinding sel akar ni mestilah nipis untuk meningkatkan kadar penyerapan air secara osmosis. Okey, jadi Iman telah berjaya menepati kehendak soalan dengan memberikan 3 adaptasi penting. Okey, kita lihat contoh jawapan yang mungkin boleh membantu murid-murid. Okey, yang pertama, kita lihat adaptasi akar yang pertama adalah mempunyai diameter yang kecil, panjang dan banyak. Tadi Iman ada sebut ada diameter yang kecil. Jadi tujuannya adalah untuk menambahkan jumlah luas permukaan untuk meningkatkan penyerapan air. Bila luas permukaan dah besar, kadar penyerapan pun akan tinggi. Okey, adaptasi yang kedua. Adaptasi yang kedua adalah dinding sel yang nipis. So dinding sel yang nipis ini untuk meningkatkan kadar pengambilan air secara osmosis. Sebab air kalau meresap masuk dia mesti dengan cara osmosis. Okey, yang ketiga, kita ada membran sel yang telap terhadap air untuk memudahkan pergerakan air di dalam akar. Okey, jadi kita mungkin ada adaptasi yang keempat dan seterusnya. Okey, saya bagi contoh yang lain lah. Okey, adaptasi yang keempat iaitu sel-sel rambut akar tidak dilapisi oleh cuticle. Jadi bila ada cuticle ni dia akan mengganggu proses penyerapan air. Jadi bila tidak ada cuticle, maka proses penyerapan air itu akan berlaku dengan lebih cepat. Okey. Dan yang keempat, yang kelima iaitu sel-sel rambut akar mempunyai vakul yang besar. So bila ada vakul, dia dapat simpan air dan mineral untuk penyerapan pokok tersebut dengan lebih baik. Okey. Jadi kita ada 5 adaptasi lah. Untuk soalan esei ni Chris, asalkan murid itu menulis dengan baik, mengikut turutan dan kehendak soalan, kita akan terima. Okey, jadi penting untuk murid-murid cari kata kunci dan cari berapa banyak kehendak soalan tu. Bergantung pada markah yang diberi. Sebab ada pelajar dia tulis banyak-banyak pun, panjang-panjang dia rasa macam dia dah berikan jawapan yang tepat. Tapi sebenarnya dia tidak menepati kehendak soalan dan tidak ada fakta khusus dalam tu. Sebab biologi ni murid-murid perlu menggunakan terma-terma ataupun perkataan-perkataan yang tepat dan spesifik. Okey. Jadi mungkin kita boleh teruskan dengan soalan yang kedua. Boleh, cikgu. Okey. Soalan yang kedua ialah seorang petani di sebuah kawasan pertanian telah mengalami masalah kekurangan nutrien dalam tanah kesan daripada penanaman berterusan satu jenis tanaman saja. Jadi petani ini dia tanam satu jenis tanaman saja. Jadi tanaman ini akan menyerap nutrien dalam tanah tersebut. Lama-lama dia akan mengalami masalah kekurangan nutrien. Jadi sebagai seorang pegawai pertanian, anda telah mencadangkan untuk menanam tumbuhan seperti rajah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, apa tumbuhan-tumbuhan yang anda cadangkan? So kita ada 3 jenis tumbuhan. Okey, dekat sini. Kena kenal pastilah gambar. Okey, jadi cadangkan kaedah dan bincangkan cara pelaksanaan serta kepentingannya dalam bidang pertanian. Okey, untuk soalan ni siapa yang boleh bantu saya? Cikgu, 10 markah ni cikgu. Tinggi 10 markah ni. Hakim boleh ke Hakim?
Boleh cikgu. Siapa nak 10 markah? Hakim boleh jawab soalan ni? Okey Hakim. Boleh cikgu. Pokok apa yang diberi dalam gambar ni? Contoh ni. Okey, bagi untuk pengetahuan Abang Kis dan Cikgu Farid, gambar pertama tu adalah pokok kekacang. Kacang. Dan juga yang kedua ialah pokok lobak merah. Okey, bagus. Yang ketiga ialah pokok tumbuhan hijau iaitu pokok kobis. Okey, kalau ikutkan kaedah penanaman, dalam soalan tu dia ada 3 perkara dia nak tu. Apa perkara yang dia nak tu, Hakim? Perkara yang pertama ialah nama kaedah. Nama kaedah, bagus. Cara pelaksanaan. Yang Bagus. ketiga, kepentingan. Okey, maknanya ada 3 perkara penting dalam satu soalan. Itu sebab markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 10 markah. Jadi hati-hati, jawab satu-satu. Okey, berdasarkan gambar ni Hakim, kalau kamu pegawai pertanian, apa yang kamu boleh cadangkan pada petani tersebut? Okey, kalau saya dah jadi pegawai pertanian, perkara yang saya fikir ialah kita boleh menggunakan kaedah tanaman bergilir. Tanaman bergilir. Okey, kalau tanaman bergilir Hakim, pokok mana yang mungkin kita boleh tanam dulu diikuti dengan pokok-pokok yang lain? Okey, kita boleh menanam pokok kekacang dahulu. Okey, kenapa kita kena tanam pokok kacang dulu Hakim? Sebab pokok kacang ni dia istimewa sikit cikgu. Okey, apa Nodul istimewa? akar dia terdapat bakteria yang bernama rhizobium. Apa fungsi bakteria pada akar pokok kekacang ni? Bakteria ini dia boleh menukarkan nitrogen pada udara kepada ion nitrat cikgu. Okey, jadi pokok ni Chris, dia perlukan nitrat. Jadi dia perlukan nitrogen lah maksudnya. Tapi dia nak serap terus nitrogen tu tak boleh, perlu ditukarkan kepada nitrat. Okey, untuk pengetahuan Chris lah. Okey, jadi dekat sini pokok kacang. Lepas pokok kacang nak tanam pokok apa pula? Okey, bila kita dah tanam pokok kacang, kita tahu yang kadar ion nitrat di dalam tanah meningkat. Jadi kita pula menanam pokok yang memerlukan ion nitrat yang tinggi. Jadi ialah pokok kobis. Jadi selepas tanam pokok kacang, kandungan nitrat dalam tanah tinggi. Jadi sesuai untuk kita beri pada tumbuhan yang memerlukan nitrogen yang banyak sebab kandungan nitrat dah tinggi. Jadi pokok yang kedua yang sesuai adalah pokok bunga kobis ni lah. Pokok kobis ni, okey? Sebab daun dia berwarna hijau. Okey, maka yang terakhir ni adalah pokok lobak merah lah kan Hakim? Dah tahu dah tu yang terakhir. Kenapa dia yang terakhir Hakim? Okey, dia terakhir sebab seperti mana yang kita tahu pokok kedua tadi kita tanam pokok kobis. Pokok kobis ni dia telah menyerap ion nitrogen dalam tanah. Jadi kandungan ion nitrogen dalam tanah jadi berkurang. Jadi kita pula menanam pokok carrot iaitu pokok yang tidak memerlukan ion nitrogen yang tinggi. Jadi bila kandungan nitrogen tadi telah diserap oleh pokok kobis, dah kurang. Jadi sesuai untuk pokok yang tidak memerlukan nitrogen yang banyak. Jadi kita tanam pokok lobak merah. Jadi murid-murid sekalian, kita kena pasti dalam bab ni adalah kekurangan nutrien. Bab ini telah menunjukkan soalan aplikasi dia merentas bab yang lain. Jadi ada bab berkaitan dengan kitar nitrogen. Jadi bukan saja bab itu, jadi dia boleh berkait dengan bab-bab yang lain. Okey, jadi dekat sini murid-murid sekalian, cadangan kaedah yang telah diberikan Hakim adalah sangat baik, iaitu kita akan mengamalkan penanaman bergilir. 1 markah. Okey, bagaimanakah pelaksanaan penanaman bergilir ini dijalankan? Jadi kita dapat lihat yang pertama mesti tanam berlainan tanaman. Secara apa? Secara bergilir, okey, berturut-turut di atas tanah yang sama sepanjang masa. Okey, yang kedua, tumbuhan kekacang dahulu ditanam supaya meningkatkan kandungan nitrat dalam tanah. Okey, yang ketiga, kita terangkan pasal pokok kacang tadi, dia ada bakteria pengikat nitrogen iaitu rhizobium. Akan menukarkan nitrogen di atmosfera kepada ion nitrat untuk diserap oleh pokok-pokok tadi. Okey. Dan yang keempat, kita lihat dekat sini, nitrat tadi akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Maka yang kalau ada akar yang tertinggal tadi, hasil daripada tuaian pokok kacang tadi, maka akan digantikan dengan pokok yang seterusnya, iaitu pokok yang perlukan nitrogen yang tinggi, iaitu pokok kobis. Okey. Bila dah tanam dengan pokok kobis, digantikan dengan pokok kobis, okey, kita dapat lihat dekat sini, akan digantikan dengan tumbuhan yang keperluan nitrogen dia rendah, iaitu pokok lobak merah. Okey. Jadi kitaran tanaman bergilir ini akan diulang, jadi kandungan nitrogen dalam tanah tadi dapat distabilkan, dapat dikawal lah, Chris. Okey, jadi penanaman bergilir. Okey, kepentingan dia. Kenapa perlu ada penanaman bergilir ni, Hakim? Okey, kepentingannya seperti yang kita
untuk mengembalikan semula kita nutrien dan juga kesuburan dalam tanah. Untuk mengembalikan kesuburan dalam tanah, itu sebab kita amalkan penanaman bergilir, betul? Okey, ada tak jawapan lain, Hakim? Kita juga boleh mengawal serangga perosak di tanaman kita. Betul. Jadi kalau kita tanam kacang saja, serangga perosak banyak serang kacang tu, jadi serangga perosak ni akan membiak dengan banyak. So bila kita amalkan penanaman bergilir, Chris, kita dah tuai kacang tadi, maka serangga perosak untuk kacang tadi dia tak ada sumber makanan. Jadi mungkin kita dapat kawal pertumbuhan serangga perosak. Okey, kita lihat contoh-contoh jawapan. Okey, yang pertama kita ada mengembalikan kesuburan dan nutrien dalam tanah. Tanaman yang berbeza akan menggunakan nutrien yang berbeza-beza. Ada yang perlukan nitrogen yang lebih, ada yang memerlukan nitrogen yang kurang. Okey, yang kedua, kita ada tanah tadi dapat digunakan secara berterusan sepanjang tahun. Jadi tanah tu tidak dibiarkan kosong. Bila tidak dibiarkan kosong, secara tidak langsung dia akan memberikan pendapatan kepada petani tersebut sepanjang tahun. Okey, yang ketiga, penanaman pelbagai jenis tanaman akan mengikut musim. Jadi bergilir tadi adalah untuk mengikut musim. Okey, dapat mengawal jumlah serangga perosak bagi tanaman tertentu. Okey, kita pergi pada soalan yang berikutnya. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni dia bagi dua gambar. So Raja 3.1 dan 3.2 menunjukkan dua jenis tumbuhan yang ditemui dalam ekosistem hutan hujan tropika. Kedua-duanya menjalankan jenis nutrisi yang berbeza. Jadi Chris, pernah tak jumpa bunga Rafflesia? Pernah, cikgu. Dalam bilik darjah hari ni lah, cikgu. Dalam bilik darjah hari ni ada bunga Rafflesia. Dan juga pokok periuk kera. Pokok periuk kera tu pokok hidup tu. Inilah ni. Betul. Jadi terima kasihlah pada pembantu makmal saya, Puan Fauziah, yang menyediakan bunga Rafflesia ini untuk bahan bantu mengajar. Okey, kita teruskan dengan soalan. Kita ada terangkan perbezaan penyesuaian nutrisi kedua-dua tumbuhan tersebut. Dan markah yang diberi adalah sebanyak 4 markah. Okey, untuk soalan ini siapa yang boleh bantu saya? Saya cikgu. Okey, Aini, silakan Aini yang sentiasa tersenyum. Okay, untuk soalan ni dia minta perbezaan. Okey. Perbezaan ni ada dua bentuk untuk kita tulislah jawapan dia. Jadi satu ialah dalam bentuk jadual, satu lagi dalam bentuk ayat. Untuk dalam bentuk ayat ni kita kena guna perkataan manakala. Okey, bagus. Okey, boleh bagi tak beberapa perbezaan penyesuaian Aini? Boleh. Okey. Untuk perbezaan ni mula-mula kita boleh nyatakan dulu nama bagi tumbuhan tu. Okey. Iaitu 3.1 ni ialah bunga pakma atau dikenali sebagai Rafflesia. Manakala 3.2 ialah periuk kera. Okey. Seterusnya kita seterusnya kita boleh nyatakan jenis nutrisi bagi tumbuhan tu. Yang 3.1 tu jenis nutrisi dia ialah tumbuhan parasit, manakala 3.2 merupakan tumbuhan karnivor. Okey. Ada lagi tak? Ini. Ada. Okey, seterusnya kita boleh bagi tahu macam mana tumbuhan ni hidup. Maksudnya nak dapat nutrien tu macam mana. Okey, untuk 3.1 tu dia menumpang pada tumbuhan lain atau dikenali sebagai perumah dia untuk mendapatkan nutrien. Manakala untuk 3.2 tu dia tidak menumpang pada mana-mana tumbuhan. Okey, terima kasih Aini untuk penerangan untuk soalan ini. Okey, kita ada contoh jawapan dia. Okey, kita lihatlah jawapan yang Aini bagi tadi. Okey, yang pertama boleh namakan bunga Rafflesia dan kita ada bunga periuk kera. Tumbuhan periuk kera tadi. Okey, ini nama saintifik dia lah. Kalau pelajar letak nama saintifik, perlu digariskan dalam kertas jawapan anda. Sebab dia nama saintifik kan. Kemudian kita ada merupakan tumbuhan parasit. Lawan dia adalah merupakan tumbuhan karnivor. Menumpang pada perumah lain iaitu bunga Rafflesia tadi dan tidak menumpang pada tumbuhan lain. Untuk periuk kera. Ada tak jawapan lain? Kita lihat. Ada sikit lagi. Menyerap bahan organik, mineral dan air daripada perumah. Tapi kalau periuk kera, dia boleh mensintesis makanannya sendiri secara fotosintesis. Yang kedua, mempunyai akar yang dapat menembusi berkas vaskular. Yang periuk kera pula mempunyai kelongsong untuk memberangkap serangga. Dan yang terakhir mungkin perumah mengalami kekurangan nutrisi, mengering dan akhirnya mati. Yang periuk kera pula tidak menjejaskan tumbuhan
lain. Okey, itu untuk soalan berkaitan dengan penyesuaian lah. Okey, dan soalan yang seterusnya, seorang suri rumah telah menanam pokok dedalu dan pokok periuk kera di dalam pasu yang berisi tanah. Okey, ketiga-tiga pokok diberikan cahaya, air dan baja yang mencukupi. Apakah yang berlaku kepada pokok dedalu dan pokok periuk kera selepas seminggu? Okey, kita ada dua pokok dekat sini. Okey, pokok dedalu dan pokok periuk kera. Jadi, suri rumah ni tadi telah memindahkan ke dalam tanah. Okey, bila dipindahkan ke dalam tanah pokok dedalu. Jadi soalan ni perlu meramalkan. Murid mana yang boleh bantu saya kalau pokok dedalu dengan pokok periuk kera ni? Okey. Saya boleh tolong cikgu? Okey, Damia silakan. Baik, seperti yang cikgu kata, soalan ini soalan meramal. Sebab apa? Sebab pokok dedalu dan pokok periuk kera ni ditanam di dalam pasu yang berisi tanah. Maknanya habitatnya telah berubah. Okey, kemudian kita perlu tahu tentang pokok dedalu dan pokok periuk kera ni tumbuhan jenis apa. Okey. Saya pergi dulu kepada pokok dedalu. Pokok dedalu merupakan tumbuhan jenis parasit. Jadi kita tahu yang tumbuhan jenis parasit ni dia bergantung pada tumbuhan lain sebagai perumah untuk menyerap nutrien daripada perumah tersebut. Okey, bagus. Disebabkan pokok dedalu ni ditanam di dalam pasu, maka pokok dedalu ni akan mati. Sebab dia tak ada perumah untuk serap nutrien. Betul, Damia? Kalau Betul, pokok periuk kera tu, Damia, rasa-rasa dia boleh tumbuh tak, Damia? Boleh, cikgu. Sebab apa? Pokok periuk kera ni merupakan tumbuhan jenis karnivor. Kita tahu yang pokok karnivor ni, dia tidak bergantung pada tumbuhan lain sebagai perumah. Sebab apa? Sebab pokok periuk kera mampu mensintesiskan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, terima kasih, Damia. Okey, untuk pokok periuk kera dan juga pokok dedalu. Okey, kita lihat pilihan jawapan yang ada. Okey, pertama terangkan pasal pokok dedalu. Iaitu pokok dedalu tadi akan mati kerana apa? Tidak sesuai ditanam di dalam tanah. Dan pokok dedalu ini adalah merupakan tumbuhan parasit. Jadi dia perlukan perumah untuk serap nutrien dan bila dia ada akar tu, akar dia tidak dapat menembusi perumah tadi. Okey, manakala untuk pokok periuk kera pula, okey, untuk pokok periuk kera ni dia dapat tumbuh dengan baik. Maksud dia dapat menyesuaikan dengan habitat yang baru. Ada berlaku perubahan habitat tadi. Okey, kerana periuk kera ni boleh mensintesis makanannya sendiri. Okey, dan dia juga mempunyai kelongsong untuk memerangkap serangga, untuk menyerap nutrien daripada serangga tersebut. Jadi, dia akan memperoleh bekalan nitrogen daripada serangga yang diperangkap tadi. Okey, dapat Chris? Jadi penerangan secara ringkas tentang bab ini. Okey, dengan itu kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini untuk Sukses SPM dengan topik biologi nutrisi dalam tumbuhan. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya murid-murid semua di rumah dan juga di Google Meet semua dah lebih yakin tak bila nak jawab soalan SPM? Kalau dah lebih yakin, boleh tunjuk thumbs up macam ni. Double thumbs up dah keluar ni. Okey, semua dah lebih yakin. Saya pun dah rasa lebih yakin. Dengan itu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Farid untuk sesi pembelajaran yang sungguh informatif hari ini. Sama-sama, Chris. Dengan itu, kami ingin ucapkan semoga berjaya kepada semua calon SPM tahun 2022. Dan nama saya Chris MJ. Kita akan jumpa lagi hanya di slot Sukses SPM 2022 hanya di Didik TV KPM. Bye semua.